Cuma malam ni sebelum kita nak menutup, saya nak serulah pada ayah ibu sekalian yang ada di sini. Sekali lagi kita seru. Kita sekarang di Malaysia ini, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan ujian yang sangat-sangat besar sekarang ni. Sangat-sangat besar. Dan ujian yang Allah bagi ni semua menggugat Islam kita. Kita duduk dalam keluarga hari ni, Allah uji dengan macam-macam. Anak yang tak nak pada Islam, Allah uji. Anak ni sembahyang tak mau, anak ni mengaji tak mau, Quran tak pegang langsung. Tu dalam keluarga Allah uji. Kemudian duduk dalam masyarakat. Hari ni kita tengok masyarakat kita pecah macam-macam. Orang bukan Islam hari ni boleh bersatu. Depa sama-sama depa minta maaf sebut direct tak apa kau noh. MCA kah, apa nama gerakan kah, DAP kah. Depa betul parti mereka berbeza-beza. Tapi bila mai isu masyarakat, isu berkaitan dengan orang Islam, depa akan bersatu menentang apa yang Islam bawa. Ya ni. Kita lah duduk di rumah, duduk kira tengok Sayangku Kapten Mukhris. Duk cara tajuk cerita. Duk petang-petang sembang pun pokok pelang pun duk sembang tajuk tu. Duk dekat kedai Tom Yam pun sembang tajuk cerita TV, sembang tajuk bola, sembang Paul Pogba nak pergi Manchester United, sembang tajuk tu ya. Tak mana minat bola, sembang tajuk bola. Tapi sedangkan kita dalam negara kita hari ni, orang Islam kena lanyak teruk semua ni. Baru ni isu Selena Gomez main Malaysia. Orang semua pakat tiba kata bagus, tak apa main apa semua. Adalah orang-orang tu lah, tengok orang faham. Sahabat kita hari tu, apa pemuda PAS ataupun orang PAS ataupun ahli PAS di Selangor, pulun buat demonstrasi. Orang semua pakat tembak. Bukan Islam pun tembak, orang Islam pun tembak lagi. Apa dia buat demonstrasi? Mufti pun tembak. Kenal Mufti Yunah? Mufti pun tembak lah. Pakat tembak belakang, tembak. Patutnya isu macam tu, kamu sebagai orang Islam sokonglah apa yang orang Islam ni bawa. Sokonglah apa yang kumpulan Islam ni bawa, supaya datang, supaya kalau boleh jangan main. Supaya kalau boleh benda-benda macam ni tak payah bawa masuk pun tak apa. Kalau bawa masuk pun benda buruk yang akan jadi, benda buruk lagi banyak pada benda bagus. Tak. Orang Islam duk halang benda tu, orang Islam tu juga tembak. Nampak kata ujian cukup teruk lah ni, cukup teruk ni. Hak kita tak cara lagi, hak sosial apa semua tak cara lagi, anak zina pun tak cara tajuk tu lagi. Mai dalam negara hari ni, Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang nak buat RUU. Hari ni berapa banyak orang tembak. Orang bukan Islam memang marah, tak setuju dengan undang-undang tersebut. Padahal undang-undang tersebut bagus untuk orang Islam, bagus. Nak tahu bagus kat mana? Saya buat contoh simple-simple sudah hasilan. Apa yang Tok Guru nak bawa, apa yang Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang bawa adalah supaya mahkamah syariah ni ditingkatkan kuasa dia. Kuasa mahkamah syariah ni ditingkatkan. Bukan minta nak buat hukum hudud dah. Bukan minta nak hukum rejam pada orang yang berzina, orang kahwin dah. Bukan isu tu. Cuma nak penek sikit hukum tu. Selama ni, siapa-siapa kalau buat salah, orang Islam kalau buat salah, kalau kata pergi bercara di mahkamah syariah, paling tinggi dia boleh kena hukum 3, 5, 6 macam Ustaz sebut tadi. 3 tahun penjara, paling tinggi 3 tahun penjara ya. Lebih tak boleh. RM5,000. Kalau buat salah apa pun, paling tinggi RM5,000. Lebih tak boleh. Nombor 6, 6 sebatan. Itu pun kalau kata hamba Allah tu tua, tak kena sebat lah. Ada penyakit, tak kena sebat lah. Bila undang-undang sekarang macam tu, orang Islam tengok, alah, orang tinggal puasa, contoh saya ambil kalau belah-belah negeri lain lah, bukan Kedah lah, tapi lebih kurang Contoh orang tinggal puasa. Siapa tinggal puasa bulan Ramadan, kalau pejabat agama cukup tangkap bola vei mayat tu, bawa pergi mahkamah bercara-bercara, salah. Denda dia berapa? Berapa denda kena bayar? 500. Bola vei mayat. 500 Anak dara tu, anak teruna tu, pergi duk dating kot belah-belah boh lah, duk belah mana? Bawah jam besar. Ada orang dating jam besar kan? Ada. Silap nampak gaya tu. Boh bila dating kat mana pun, duduk berduaan khaluat Pantai Merdeka kat mana ke duduk khaluat dia orang tu. Pejabat agama pergi cukup tangkap cara salah. Memang betul depa tangkap khaluat. Denda dia berapa? 1,000. 1,000.
Kalau hamba Allah yang khaluat tu kaya sikit, Ustaz Usam kata buang sampah lah, denda 5,000. Buang sampah 5,000. Buang agama 1,000. Kalau orang tu orang kaya, dia nak khaluat 10 kali, dia letak sisiap, nah, saya nak khaluat 10 kali. Tengok. Habis tu, bila benda macam ni jadi, apa yang berlaku? Tok Guru Haji Abdul Adi Awang, dia buat satu usul supaya apa? Kuasa mahkamah syariah ni biar besar sikit. Paling kurang, cuba bayang, benda ni berlaku di Kelantan ya. Di Kedah tak tahu bila, tapi kalau tukar kerajaan boleh berlaku insya-Allah. Tukar daripada kerajaan yang lena kepada kerajaan yang jelek. Ya mana faham-faham. Lambat. Tak apalah, boleh no. Baik. Kita nak sebut kalau kita berlaku contoh simple sudah. Cuba bayang tengok kalau kuasa mahkamah syariah ni besar. Contoh simple-simple sudah. Antara bila kuasa mahkamah syariah besar, segala kesalahan yang berkait dengan orang Islam ada dalam mahkamah ataupun ada dalam peraturan tersebut. Contoh kita buat simple-simple sudah. Cuba bayang tengok, lepas ni kalau orang tangkap khaluat, kuasa tu besar dah. Hukuman kepada orang berkhaluat ditingkatkan. Selama ni 1,000 ya bayang. Lepas ni siapa kena tangkap khaluat, bayaran dia 10,000. Contoh. Bayaran dia 10,000. Ni contoh lah saya bawa ni. Penjara berapa tahun? 5 tahun. Penjara 5 tahun, bayaran denda 10,000. Sebat 20 kali. Contoh. Penjara 5 tahun, dia sebat duit 10,000, sebat 20 kali. Ini contoh lah. Bola sebat banyak sangat 20, 10 sudah lah. Sebat 10 kali. Pelekat peraturan ni, hukuman ni, pelekat semua masjid surau. Pelekat semua masjid surau. Agak-agak lah, bila benda ni dah dilekatkan, orang semua pakat tahu, agak-agak anak kita nak keluar tak pergi dating dengan Pak Wer dia. Agak-agak anak lah jantan kita, anak teruna kita nak usung dah anak dara pergi duduk di Pantai Merdeka 2 orang saja. Bahasa mudah kita sebut, dia tak buat dah. Pasal dia dah nampak nak kena penjara 5 tahun. Kita sebagai mak bapak tak gaduh susah-susah. Dia buat peraturan, siapa tak pakai tudung, duduk berjalan tak pakai tudung tengah khalayak ramai, kena denda RM5,000. Contoh. Siapa tak pakai tudung, keluar rumah tak pakai tudung, cekup, duduk di khalayak ramai tak pakai tudung, kalau orang cekup, cara salah, denda dia RM5,000. Penjara setahun. Contoh. Pelekat peraturan tu. Anak-anak kita apa sekalian, keluar rumah, kita tak gaduh suruh pun. Mereka nak keluar, mereka sendiri capai tudung. Kita tanya siapa pakai tudung? Dia kata tak ada pasal nak bayar RM5,000. Tak ada pasal sekali keluar kena cekup penjara setahun, tak ada pasal, baik pakai. Dia pakai juga walaupun terpaksa. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu senang, tak payah suruh anak pakai tudung. Dia akan pakai dengan sendiri walaupun terpaksa. Tenang aja kita. Jadi benda ni bagus naknya untuk orang Islam. Habis tu Ustaz, kalau benda ni bagus, pasal apa orang Islam lawan Ustaz? Pasal apa dia bangkang sangat? Simple, orang Islam bangkang ni, alasan paling simple sekali, jangan marah nak. Orang bukan Islam bukan terlibat pun dengan hukum ni. Orang bukan Islam bukan berkait pun dengan hukum ni. Tapi mereka lawan sangat, satu sebab je. Apa dia Ustaz? Sebab mereka takut bisnes mereka rosak. Tu ya. Takut bisnes terganggu. Orang Islam tak boleh minum arak. Orang Islam tak boleh minum judi. Orang Islam tak boleh petikan nombor ekor. Orang Islam tak boleh masuk rumah orang. Orang Islam tak boleh pakai baju seksi-seksi tengah-tengah laman dan sebagainya. Sedangkan toke judi, arak, sport toto apa kita bicara tadi, mereka banyak.